Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang dah dijanjikan tadi, kami nak kongsikan kepada anda menu pertama kita hari ini, mi kari campur. Cuba tengok ni, Allah ya tuanku, nampak tempting ataupun sangat menerujakan. Kita bersama dengan Nur Ain hari ini daripada Dapur Darurat yang nak kongsi menu mi kari campur. Apa khabar Ain? Hai Kak, Assalamualaikum. Saya Ain. Hari ini kita nak masak mi kari campur. Menu pertama, menu utama Dapur Darurat, daripada Dapur Darurat. Okey. Mungkin boleh kongsikanlah sedikit kan daripada mana menu ini sebenarnya diinspirasikan, sebab ada setengah orang dia cuba-cuba sendiri. Ada setengah orang dia memang ini resepi turun-temurun keluarga dan sebagainya. Tapi untuk Ain dan suami, ini resepi daripada mana? Resepi ni Ain pengusaha kantin. So cikgu-cikgu suka makan mi kari ni. So masa kantin kan dah tak buka dulu, cuti sebab PKP. And then kita orang ni buka meniaga online. Mengajar online. Meniaga online, lepas tu tercetus kan nak buat mi kari campur ni. Okey. Daripada orang kata kesusahan zaman PKP tersebut, Ain dan suami tercetusnya idea untuk membuat perniagaan mi kari inilah. Okey. Kalau kita cakap tentang mi kari campur kan, kalau kita cakap tentang rempah kari ni, ada orang digunakan 1 serbuk, ada orang digunakan 2 ataupun 3 serbuk yang dicampurkan. Tapi keistimewaannya mi kari campur daripada Dapur Darurat ni, apa keistimewaan dan kelebihannya? Okey, macam Ain lebihkan kari dia ni, nak bagi pekat. Lepas tu dalam yang untuk blender tu kita letakkan udang kering. Itulah orang kata keistimewaannya. Tak apa kongsi dengan penonton ni, tak apa. Boleh, tak apa. Jadi puan-puan kat rumah tu kalau sebelum ni dah biasa masak kari, resepinya berbeza, nak cuba sesuatu yang lain, sesuatu yang baharu, mungkin bolehlah tambahkan udang kering kan? Udang kering blender sekali dengan bawang, halia dengan bawang putih. Okey. Sebab kalau kita cakap tentang kari ni, lain orang, lain cara masak kari. Kalau orang utara lain cara masaknya, mungkin ada yang tumis darat dan sebagainya. Tapi kalau orang Selangor mungkin caranya lain, betul tak? Tapi kalau diikutkan resepi ni, resepi negeri mana ni sebenarnya? Ini daripada Pahang. Daripada Pahang. Memang Ain orang Pahang dan suami? Ain orang Pahang dan suami. Okay. Tapi menetap kat sinilah. Tadi kita dah cakap tentang serbuk kari kan? Berapa jenis serbuk kari yang dicampurkan sebenarnya ni? Satu jenis je. Guna satu jenis saja. Jadi keistimewaan tadi tu dicampurkan udang kering. Okey, macam mana kita nak tahu apa bezanya kari yang kita masak untuk makan dengan mi ataupun mi hon ataupun kuih tiaw ni dengan kari yang kita makan dengan nasi? Okey, macam yang untuk kuah kari ni kita cair sikit. Kalau macam untuk makan nasi kita tumis dia pekat lagi lah. Sebab kari kalau makan dengan mi kari dia kena tak ada pekat sangat. Okey, sambil kita tunggu kuah kita mendidih kan Ain. Kalau kita boleh tunjukkan kepada penonton, inilah ada penonton. Kamera mana saya nak tunjuk ni? Kamera sini. Sini. Okey. Kalau kita tengok bahan-bahan di dalam mi kari ni, mi kari campur ni, ada kerang yang segar, ada udang galah, ada sayur, ada tahu kering dan macam-macam lagi. Jadi kalau macam mana kalau dapatnya inspirasi untuk campurkan ke semua bahan-bahan ni? Adakah ini akan menambah manis dalam masakannya atau bagaimana? Tak ada. Dia lagi banyak bahan tu lagi sedap lah kita makan macam itu. Okey. Jadi kalau kita lihat kan, setengah orang dia mi kari ni hanya letak ayam saja kan. Tapi kalau tengok mi kari daripada Ain dan suami ni, ada udang galah, ada kerang yang besar-besar ni. Jadi dari segi harga pula macam mana? Harga kita jual untuk satu pack tu boleh makan dalam 2-3 orang RM12 per pack. 12. Okey, macam ni RM12. Portion dia macam RM12. Dalam ni penerbit saya nama dia Fiza juga. Saya Fiza Sabjahan, dia Fiza juga. Tapi dia ni kalau saya dengan dia ni, saya rasa dia seorang ni. Betul tak? Penerbit. Tak cukup dia kata tak cukup. Okey, dari segi sambutan pula, maklumlah dalam tempoh pandemik hari tu kan ada macam-macam kesukarannya. Jadi apabila membuat perniagaan ni untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam tempoh pandemik, dari segi sambutan orang ramai tu macam mana? Alhamdulillah lah, masa PKP dulu, orang tak boleh keluar, and then dia orang order online lah. Online, kita cover seluruh Lembah Kelang. Okey, Alhamdulillah. Okey, kalau kita lihat sekarang ni, apa yang kita nak masukkan? Ni, kita dah letak ayam semua. Dah nak siap ni, kita masukkan
perasa dia. Okey. Garam, Aha. gula dengan secukup rasa. Garam, gula dan secukup rasa. Sudunya tak ada ya. Okey, kita nak kongsikan banyak lagi menu sebenarnya bersama dengan Ain dan juga tetamu-tetamu kita yang lain di studio dan juga dalam talian. Okey, sambil-sambil kita berapa lama kita nak tunggu dia mendidih tu Ain? Dalam 5 minit macam tu. Dalam 5 minit. Okey, tapi sebelum tu tadi Ain dah kongsikan tentang serbuk kari dan kalau kita cakap tentang daun kari ni, ada orang makan daun kari bukan saja dalam kuah tetapi kalau arwah nenek saya dia suka makan ulam pucuk daun kari. Jadi kami nak kongsikan kepada anda sedikit bingkisan trivia mengenai daun kari dan juga rempah kari. Silakan. Tahukah anda istilah kari berasal daripada perkataan Tamil yang merujuk kepada hidangan sampingan yang dimakan bersama nasi. Kebiasaannya, kari dihasilkan daripada campuran rempah seperti lada hitam, kayu manis, ketumbar dan beberapa jenis rempah lain. Campuran rempah ini biasanya dijadikan paste dan dicampur bersama bahan masakan lain bagi melengkapkan resepi serta menambah kesedapan. Selain itu, daun kari pula antara herba yang amat sinonim dan biasa digunakan bersama rempah ratus bagi menambah keharuman dan rasa dalam masakan kari. Namun bukan sekadar penambah rasa, ramai yang tidak tahu daun kari sebenarnya mengandungi pelbagai nutrien antaranya seperti karbohidrat, serat, kalsium, vitamin C dan banyak lagi. Justru tidak hairanlah apa sahaja campuran yang digunakan dalam masakan kari, ia tentunya menjadi hidangan istimewa yang digemari segenap lapisan masyarakat. Serba ringkas tapi kita kini dah lebih tahulah mengenai daun kari, rempah kari dan sebagainya. Baik, kita teruskan saja dengan menu kita hari ini bersama dengan Chef Zainal pada hari ini yang kalau setiap kali datang tu seronok saya tengok dengan pakaian beliau yang pastinya mesti sesedap masakannya. Okey, yang ini cukup menarik kerana kita akan buat ikan panggang kari rampai. Ya, betul. Chef okey. Ya. Jadi apa bahan-bahannya ni kalau kita tengok di hadapan ni? Macam mana kita nak buat ikan panggang kari rampai? Okey. Yang pertama sekali kita kena ada ikan lah. Kalau tak ada, kita buat benda-benda lain pun boleh. Okey. Ikan. So ikan apa yang kita gunakan ni? Okey, kalau nak sedap ikan, ini ikan susu. Okey. Kemudian ikan tenggiri boleh, ikan merah boleh. Tapi kita kuatkan dia macam butterfly. Jadi senang lah kita nak sapu-sapu kan. Seperti inilah Okey, seperti ini. Okey, bahan-bahan yang kita nak gunakan adalah kita ada ini. okey, bawang besar, lepas tu sedikit halia dan bawang putih kita kisarkan jadi macam nilah ya. Jadi macam ni ya. Okey, kemudian untuk daun dia kita ambil daun kaduk. Kalau boleh kita potong nipis-nipis ataupun yang ni kita potong besar sikit asal dia macam bunga rampai. Kemudian kita ada daun kari. Daun kari ya. Okey. Daun kari. Kemudian kita ada rempah kari, sedikit gula, sedikit garam, air sedikit. Kemudian kita gunakan kerisik. Oh, kerisik. Okey, baik. Okey. Tapi kerisik ni dah cair Ya. Kita dah kerisik ni memang daripada kelapa bukan yang kering lah. Okey, kerisik. Cara dia senang mudah je. Kita masukkan bawang, halia, bawang putih tadi kan. Kemudian kita masukkan rempah. Kita pakai rempah kari ikan ya. Kalau untuk ikan, kari ikan. Kalau kita nak buat panggang daging, kita pakai daging. Kari daging. Ataupun kita nak panggang ayam pun boleh pakai ni Okey. Kemudian kita masukkan kerisik. Wah, menarik ni. Kerisik sedap ni. Ada kerisik, ada kari lagi. Rasa dia akan macam botok-botok Johor. Okey. Tapi yang ni kita panggang Kalau botok-botok nanti dia kita kukus. Okey, baik. Okey. Sedikit gula. Okey. Sedikit gula dan sedikit garam.
Wah, saya kira ni penonton-penonton boleh mencuba juga di rumah ni sebenarnya ni. Ini memang kira macam makanan Johor ke, Chef? Tak, ini rekaan saya. Alamak, itu sebenarnya istimewanya Chef Zainal tau. Tapi saya olah daripada botok-botok tu. Botok-botok kukus tapi yang ni panggang. Okey, baik. Maknanya kita diinspirasikan daripada botok-botok makanan orang kata Johor tu. Okey, diolah tapi kali ini dalam bentuk panggang lah. Okay. Panggang. Kita kena bersetarkan dia. Boleh jadi kalau kita tengok ni apa yang Chef semua buat ni, nanti apa yang dah siap nanti kita sapu kat atas ikan ni. Okey. Bila dia dah sebati macam ni. Okey, sambil-sambil tu juga hari ni kita gunakan ikan. Bermakna apa yang resepi ataupun bahan-bahan yang chef buat ni boleh juga digunakan untuk daging, ayam dan sebagainya Boleh. Kalau ayam kita kena panggang ayam tu dalam oven ke kan. Ataupun ayam kita lepaskan bungkus daun pisang dan masak macam atas kuali lah Okey, ni kita tepikan. Kemudian kita taburkan. Yang ini saya suka ni. Okey Chef, kalau orang bertanya lah, yang ini kita ada daun kaduk dengan daun kari lah. Kalau ada di antara mereka macam, saya rasa nak guna ulam, nak macam betul-betul tak ada masalah Boleh, tak ada masalah. Ulam ni memang sihat Kalau kita nak makan memang sihat Boleh Chef. Okey, kalau dah macam ni, kita bungkuskan dia. Okey, ini kalau boleh sebaik-baiknya adalah daun pisang tu supaya aroma dia tu naik tu. Betul. Okey, kita bungkuskan dia. Sekarang dah ada foil ni senang kan? Betul. Letak dulu daun pisang je. Tapi kalau nak dapatkan aroma tu, kita kena taruhlah daun pisang. Kemudian kita bakar atas kuali Okey, kuali yang panas. Nanti kita balik-balikkanlah dia. Okey, sementara kita nak tunggu ni. Kita ada lagi satu resipi ni. Iaitu iaitu Chef nak buat acar betul tak? Ya, acar. Okey Chef, tak apa. Sementara kita menunggu ikan panggang ni, kan? Okey, kita sebenarnya ada satu lagi menu menarik yang ingin dikongsikan bersama dengan Fiza. Silakan Fiza. Ya, hari ini ada macam-macam menu kari. Kalau selalu kat rumah kita masak kari ayam, kari ikan dan sebagainya. Hari ini kami nak memberikan anda serba sedikit inspirasi yang sebenarnya ada macam-macam jenis kari yang kita boleh masak. Dan hari ini kita nak bersama dengan seorang individu ni, figurannya memang cukup terkenal, memang ramai peminat-peminatnya di laman sesawang media sosial. Kita bersama dengan Kak Zaida Ibrahim. Apa khabar? Assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita lah tentang resepi kari kapitan yang istimewa daripada Kak Zaida sendiri. Kalau boleh dikongsikan, kari kapitan ni sebenarnya kari jenis apa? Kari apa ya? Okey, kapitan ni dia asal-asalnya ialah kari nyonya. Kari nyonya Penang dan bahan-bahan yang kita guna ialah memang kursi tak sama dengan kari biasa. Kita guna bahan-bahan fresh. Ya, seperti halia, kuas, terai, daun limau, semua bahan-bahan ni adalah bahan-bahan fresh. Kita tak ada menggunakan sedikit pun rempah kari dalam kari kapitan. Okey. Itu yang menariknya kari nyonya kan, sebab kadang-kadang kita dah biasa kari yang kita masak ni kari yang mak kita masak, kari yang kita tengok nenek kita masak kan. Okey, kalau boleh kita kongsikan bahan-bahan yang digunakan untuk kita nak masak kari kapitan ini. Okey, bahan-bahan biasanya untuk kari kapitan kita guna cili kering, cili merah, bawang merah, bawang putih, halia, kuas, kunyit, serai, buah keras, daun limau dan sedikit belacan, kita santan dan asam putih. Okey. Tapi kalau kita lihat kan Kak Zaida goreng dahulu ayamnya, sebab kadang-kadang kita main masuk je ayam kita dah cuci kita masukkan. Tapi adakah ini memang resepi tips daripada Kak Zaida sendiri ataupun memang resepi ni kita kena goreng dulu ayamnya? Dia ada dua cara. Kalau you goreng ayam tu, lebih aromanya lebih menyerap waktu. Ya, kalau perempuan tak sukakan minyak juga boleh diletakkan ayam mentah lah macam tu. Kalau kita goreng tu baunya lebih
sedap lah. Okey. Kita ni kan kalau tengoklah Kak Zaidah ni masak, memang rasa macam teruja. Lepas tu kadang-kadang rasa macam leka tau. Sebab memang seronok. Memang teringat mak-mak kita masak kat rumah kan. Jadi Kak Zaidah, apa antara tipsnya kalau kita nak bagi kari kita ni memang orang putih kata just nice lah. Sebab kadang-kadang ada orang masak kari terlalu cair, ada orang masak kari terlalu pekat. Tapi sebab kita nak makan dengan nasi ni, kadang-kadang biar gu tu kena kan. Ada tak sebarang tips daripada Kak Zaidah? Okey, dia macam ni je. Kita nak masak tu, kita kena ikut keperluan kita lah. Sesuai dengan selera kita. Ada orang setengah suka makan pekat-pekat je. Sebab pekat maknanya dimasak lebih lama dan mungkin diletakkan oleh rempah-rempah. Dan kita juga setengah tu suka pekat tapi Zah suka makan yang cair-cair. Terkurang. Bolehlah ditambahkan dengan sedikit air ikut cita rasa masing-masing. Okey. Kak Zaidah, ada tak sebarang tips? Ada setengah orang dia suka makan kari ni, kita masak hari ni, dia tak terus makan tau. Dia akan biarkan sebab dia kata nak biar orang kata bahan-bahan tu serap kan. Jadi tunggu esok baru makan. Betul ke macam tu cara makan yang nak bagi sedap, bagi orang kata bagi kau kari tu? Betul juga tu. Ya, kalau you nak makan kau, you simpan dulu. Jangan makan terus. Simpan semalaman, dia lebih sedap. Okey. Tapi kan tadi mesra dengan ayam ataupun ikan ataupun seafood. Okey. Tapi nak tanyalah juga kan, selalunya kari kapitan ni sesuai makan dengan apa? Nasi ke, roti jala ke, ataupun roti putih ke, macam mana tu? Ya, sesuai makan dengan nasi ya. Nasi macam kita makan kari biasa, dia sesuai makan nasi. Dan juga kari kapitan ni boleh diubah sesuai jugalah. Kalau misalkan makan dengan roti jala ataupun dengan roti dengan capati dengan roti canai dan sebagainya, buat kuahnya pekat sikit. Tapi kan Kak Zaidah, nak tanya jugalah, bila nak cakap tentang kuah pekat dan sebagainya ni, macam tadi kita tengok ada banyak bahan-bahannya kan. Tapi kadang-kadang bagi wanita yang berkejaya, ibu-ibu yang sedang menonton ketika ni, di Facebook kita juga ada komen, ada tak cara nak mudahkan? Kadang-kadang dah sibuk bekerja, nak sediakan bahan-bahan banyak ni rasa macam susah juga kan. Ada tak cara lain yang lebih mudah? Paling mudah, Kak Zaidah ada sediakan paste yang dah ready dan juga yang ready to eat. Yang ready to eat tu maksudnya dah tak payah masak dah. Memang terus boleh dihidang. Okey. Paling senang hidang. Okey, jadi Kak Zaidah mungkin silakan. Silakan. Dan pada yang berminat nak dapatkan paste dan juga lauk yang dah ready tu, bolehlah follow Kak Zaidah di Facebook Zaidah Ibrahim dan di IG Zaidah Ibrahim _HQ. Okey. Baiklah, dan sebenarnya kalau nak tengok ada macam-macam menu resepi daripada Kak Zaidah sendiri, boleh pergi ke Zaidah Ibrahim HQ di IG-nya. Terima kasih banyak-banyak Kak Zaidah atas perkongsian menu hari ini. Minta halal resepinya. Okey. Dan kalau kita cakap tentang resepi menu kari ni, ada macam-macam jenis menu kan. Tadi Kak Zaidah dah kongsikan tentang menu kari kapitan. Tadi chef dan juga Ain dah kongsikan 2 menu kari. Tetapi di Kuala Lumpur dan di Malaysia ini juga ada banyak lokasi-lokasi menarik kari kepala ikan yang menjadi perhatian ramai. Rakan wartawan kami Ain berkesempatan ke salah sebuah restoran kari terkenal di ibu kota. Kita nak tengok apa yang dinikmati oleh Ain di sana. Saksikan. Menjadi pilihan ramai dan tak lapuk di zaman, makanan yang berasal dari India iaitu kari antara makanan popular yang diminati oleh setiap peringkat umur tanpa mengira bangsa. Jika disebut tentang keenakannya, pasti ramai penggemar mula terbayangkan hidangan istimewa di beberapa restoran yang cukup popular di Malaysia. Antaranya ialah kari kepala ikan Stadium Merdeka yang telah menjadi pilihan ramai sejak tahun 90-an serta gerai Anwar Kari Kepala Ikan Bangsa. Selain itu, restoran ZK atau lebih dikenali sebagai restoran kari kepala ikan Kampung Atap juga antara yang terkenal dalam kalangan ribuan pelanggan tetapnya. Mengulas keistimewaan kari kepala ikan di restoran ini, pemiliknya Haji Zabarullah Han Kadir Maidin, 71 tahun, berkata dia amat mementingkan kesegaran dalam setiap menu yang disediakan. Menyediakan 2 jenis kepala ikan iaitu kepala ikan merah dan ikan jenahak yang terdiri daripada pelbagai saiz
setiap kepala ikan mula dimasak seawal jam 9 pagi. Tiap-tiap hari kita kena cek ikan fresh ni yang kita beli. 1 kilo pun bukan kata murah, mahal. Masakan kari itu masa kedai mama pada lain, saya punya lain sikit. Masakan saya lain sikit, dia berasa. Tahu ada macam cili bawang, ada kedai mama itu semua tak ada. Itulah beza. Tapi dia rasa pun lain sikit. Selain kualiti makanan, aspek kebersihan juga turut diberikan perhatian demi menjamin keselesaan buat para pelanggannya. Kita punya maju, okey, alhamdulillah. Masuk restoran kan, kita punya maju, alhamdulillah. Kita punya customer pun alhamdulillah, semua ada kelas sikit nampak. Kalau kita duduk warung saja, dia punya kelas lain. Menghasilkan satu hidangan kari kepala ikan yang penuh aroma dengan adunan 7 rempah ratus, tidak hairanlah restoran ini mampu membuatkan orang ramai, khususnya pelanggan setia, sanggup beratur panjang bagi menikmati hidangan sepinggan kari kepala ikan. Di sini kalau kari kepala ikan memang best lah, terbaik lah daripada tempat lain tu. Ada tu biasa-biasa je lah. Macam tu. Kari memang sedap lah. Ikut cita rasa saya lah. Kalau tempat lain mungkin tak boleh dapat kan. Anyway, reasonable satu. Owner dia itself saya kenal dan friendly. Dan kita dah lama kan, 30 tahun lebih. Baik, okey. Kita terus bersama kembali dengan Chef Zainal. Ini dia awal tadi menarik ni. Orang tertanya-tanya apa acar kari markonah ni, Chef. Sementara kita nak tunggu ikan panggang tu siap, jom kita buat acar, Chef. Okey, acar kari markonah ni kita perlukan yang special kan. Kismis dengan badam gajus ni. Okey, ini dia punya special dia. Dia special dia. Okey. And then kita olah sos dia dengan kari. Masam, manis, masin, semua cukup lah. Cukup rasa. Okey. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan Boleh. untuk... Sambil-sambil tu, Chef boleh. Masuk bahan, kita terus jalan je. Okey. Okey. Bahan ni adalah apa tu 4 sekawan. Okey. Kemudian bawang hiris, halia. Okey, kita masukkan minyak untuk menumis. Minyak setumis. Minyak untuk kita tumis. Cili tu lain macam tu, Chef. Saya memang minat pedas. Ya. Tapi sini ni kita hold dulu. Okey. Kita hold dulu. Okey, Chef. Yang special tadi kacang, badam, kismis dan sebagainya. Kari apa pula yang kita gunakan untuk acar ni? Kita boleh gunakan kari daging. Kari daging. Okey. Kari daging, kari-kari lain tak sedap lah. Ataupun kalau kita nak buat kurma pun boleh. Tapi kita kena ada bahan-bahan macam apa, cuka kan. Okey, kita gunakan 1 sendok kari daging. Ini kari daging. Kari daging ya. Okey, baik. Okey. Wah, ini pun saya ingat ramai penonton-penonton yang suka. Ramai penonton-penonton wanita ini suka apabila sesuatu yang mereka boleh cuba sendiri. Dan saya kira sebenarnya resepi acar markonah. Kenapa nama dia markonah ni, Chef? Markonah tu daripada album pertama saya, album pertama saya Markonah. Nampak. Chef bukan saja chef yang kreatif tapi juga boleh menyanyi. Okey, Chef. Lepas tu kita taruhkan cuka kita agak-agak lah dia kena masam tau. Masam dan kena manis. Acar ni dia pelbagai rasa. Okey. Betul tak? Kalau acar dia mesti ada masam, manis. Ya. Kemudian gula. Gula. Sedikit garam. Okey, acar markonah ni maknanya kita sesuai untuk dimakan dengan apa? Ataupun sebenarnya kalau kita ada nasi je memang boleh makan je, Chef? Boleh. Nasi dengan ikan kering kita goreng je, dengan nasi putih pun jalan. Saya dah terbayang dah. Ataupun kalau kita ada nasi biryani, nasi minyak pun inilah. Dia merupakan macam appetizer juga. Okey. Chef, kalau kita tengok kan, biasa kalau macam orang fikir kalau acar macam acar buah, apa ada macam jeruk-jeruk, ada dia macam asam-asam semua kan. Yang ini memang tak ada, Chef. Yang ini cuma kismis dan kekacang ni, Chef. Ya, kekacang. Kalau kita nak bubur lain-lain macam jeruk-jeruk pala ataupun jeruk-jeruk merah, asam merah boleh juga. Okey. Wah, saya ingat sebenarnya bukan gajus dan badam saja, kacang Brazil pun ada. Kacang Brazil ya.
Ini eksklusif ni. Acar ni. Ini kalau tahu kacang walnut tu. Wow, lagi okey lah sedap. Okey. 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 Baik, kalau kita tengok ni chef, macam ni berapa lama ni ataupun macam ni kita nak tahu betul-betul benda dah sebati dan dah siap dan sesedap rasa ni chef untuk acar ni. Okey. Dan api pun kalau saya tengok tak adalah nampak terlalu besar. Dia sederhana. Okey, kemudian kita renyahkan dia. Kalau nak tengok dia cukup rasa manis dia, kita akan tengok dia berkilat macam ni. Berkilat ni cukup manis lah. Acar dia kena manis Okey. Maknanya dia punya kilat dah naik tu pun maknanya dia punya manis tu pun dah keluar lah tu. Ya, betul. Kemudian saya ada sikit tips lah. Okey, silakan chef, tips. Sekiranya kalau kita gunakan kari, masak kari, taruh santan, dia akan tahan lama. Tapi kalau kita tak taruh santan, ada masakan kari yang tak taruh santan, dia akan lebih tahan lama. Memang betul. Okey, chef. Yang ini sambil-sambil kita tunggu dia marinade tadi tu naik dia punya manis dan kilatnya tu. Jom kita tengok ikan tu chef, kalau rasa-rasa ikan tu dah bersedia. Ini pun dah bersedia dah. Okey. Okey. Wah, tengok. Chef kata dah sedia dah semua dah. Okey. Cantik chef. Okey, sebab tu saya sebenarnya awal tadi saya ada bertanya dengan chef, adakah masakan kari ini sebenarnya wajib ada santan atau susu? Jadi chef kata tidak semestinya, kerana kari kosong pun boleh. Jadi itu satu tips yang kalau kita rasa kari itu mungkin banyak, kita nak simpan ke apa tu, kalau tak gunakan susu ataupun santan tidak mengapa, tapi memang masih lagi sedap. Okey. Sekarang ni kita nak tengok ikan pula Okey, ikan dah masak. Wah, seronok chef. Maknanya ikan ni pun tak berapa lama juga kita nak memasak dia chef. Oleh kerana kita gunakan foil ni tapi yang penting kita mesti ada tengok, saya kira penonton-penonton semua nampak apa yang sedang kita lihat sekarang ni. Ikan yang segar dengan daun. Mungkin jangan cemburu dengan saya kerana saya dapat bau yang sedap dekat sini. Sikit lagi boleh makan ni. InsyaAllah. Okey, yang ini mari izinkan saya chef. Okey, nampak. Ini chef ikan panggang kari rampai dan juga acar markonah. Acar kari markonah. Acar kari markonah. Ya. Okey, chef, ini cukup menarik sebenarnya. Bagaimana chef mengolah resepi dan sebagainya. Mungkin ramai dah mula bertanya, mana nak cari Instagram chef ni? Okey, Instagram saya Chef Zainal 25. Ataupun FB saya Chef Zainal Abdul Rahman. Kalau nak cari saya in person, bolehlah datang kat kedai saya di Tanjung Puteri Seri Hartamas. Okey, dan variasi makanan apa yang ada? Kabarnya makanan-makanan Johor chef Ya, betul. Makanan Johor. Okey. Baik, saya pun sebenarnya dah tak sabar nak rasa dan kabarnya kat sebelah saya ni ada satu lagi resepi. Tapi apa-apa pun kita perlu berehat seketika, pastikan anda tidak ke mana-mana.